Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina bihikmatika wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah alaina bihikmatika wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah alaina bihikmatika wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Kata 19 perenggan yang bawah sekali ya. Dan makna satu pada perbuatan pula tidak ada perbuatan daripada yang lain yang berasingan seperti perbuatan Allah Ta'ala. Maka jika ada perbuatan yang berasingan, maka dinamakan dia kam mumpasil pada perbuatan. Artinya bilangan yang berasingan pada perbuatan, dan yaitu mustahil, kerana kedua-duanya itu tidak meratai perintahan Allah Ta'ala. Kalau begitu tetaplah Tuhan itu satu, tidak berbilang-bilang pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Okey. Sebagaimana maklum, saya ulang sikit pada pengajian yang lalu, yaitu kita membahaskan wahdaniyat. Wahdaniyat artinya Allah Ta'ala itu sama ada pada zat. Bila sebut pada zat, otak kita dah set, ternapilah dua kam. Apa dia? Kam muttasil pada zat, kam mumpasil pada zat. Ini dah lepas dah, ini sebagai ulangannya. Ternapi dah. Bermakna tak ada satu zatnya, zat Allah Ta'ala ni tak boleh dibahagikan. Itu orang panggil kam muttasil pada zat. Kenapa? Sebab zat Allah Ta'ala bukan jirim. Satu. Yang kedua, ternapilah kam mumpasil pada zat. Tak ada satu zat yang lain yang jadi dua dengan zat Allah Ta'ala. Mana tak ada zat yang lain selain daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada. Okey, ternapi. Jadi dah dua kam pada zat. Begitu juga bila sebut saja wahdaniyat, pada sifat. Bila pada sifat, set di otak kita juga ternapi dua kam juga. Kam muttasil pada sifat. Makna sifat Allah Ta'ala ni bukan berbilang-bilang daripada jenis yang satu. Sifat Allah Ta'ala ni banyak, tak terhitung. Tapi daripada jenis yang satu itu berbilang-bilang tak ada. Contoh kita kata Allah Ta'ala ada 10 kudrat, 10 iradat, 10 ilmu, 10 hayat, yang tak ada. Hakikat Allah Ta'ala ada se-kudrat, se-iradat, se-ilmu, se-hayat, se-sama', se-basar, se-kalam. Semua se-se. Yang banyak tu i'tibar ta'aluk sifat, kerja sifat tu banyak. Okey, itu yang pertama. Bila sebut juga wahdaniyat, ternapi kam mumpasil pada sifat. Apa mana? Ternapi kam mumpasil pada sifat, tiada ada yang lain daripada Allah Ta'ala yang bersifat sama seperti sifat Allah Ta'ala, tak ada. Kita ada kudrat, betul tak? Kita ada iradat, ada ilmu, ada hayat, ada sama, ada basar, ada kalam. Tapi yang ada pada kita tu sebagai kenyataan, pembuktian sahaja, bukan ada pun hakikat dia. Okey, jelas tak? Dan bila sebut juga wahdaniyat pada wahdaniyat Allah Ta'ala, ternapi mana wahdaniyat Allah Ta'ala ni dipanggil Allah Ta'ala pada perbuatan. Bermakna pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Pada perbuatan Allah Ta'ala, minggu sudah kita mengaji bahagian yang pertama, apa dia? Ternapi kam muttasil pada perbuatan. Apa dia? Menapikan bilangan yang berhubung pada perbuatan. Tak ada satu perbuatan yang lain yang
berkongsi dengan perbuatan Allah Ta'ala. Sama-sama pakat buat. Ya, sama-sama pakat buat. Yang tu tak ada. Kenapa tak ada? Ya, sebab di makhluk bukan ada perbuatan. Di makhluk tu sebagai kenyataan, pembuktian perbuatan Allah Ta'ala saja. Hakikat kita tak ada perbuatan. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tak akan bergerak benda walaupun sebesar zarrah melainkan dengan izin Allah. Okey, yang tu dah lepas. Kita masuk hari ni. Ini yang saya sebagai ulangan saya. Banyak sikit. Jadi kita masuk hari ni. Dan makna, tengok bagaimana yang kita mula baca tadi. Dan makna satu pada perbuatan pula. Bila sebut se pada perbuatan, tidak ada perbuatan daripada yang lain yang berasingan. Bermakna, maksud dia, tak ada satu perbuatan yang lain yang boleh memberi bekas sama seperti perbuatan Allah Ta'ala tu, tak ada. Kita buat apa juga, mana bukan ada perbuatan kita yang boleh memberi bekas. Kita tetap dengan parang, tak boleh memberi bekas. Kenapa putus? Putus atas iradat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kehendaki putus, ya putus. Boleh nampak ya? Allah Ta'ala kehendaki putus. Kita makan, boleh kenyang tak? Ni perbuatan, ambil nasi bubuh mulut, ambil nasi bubuh mulut, boleh kenyang tak? I'tiqad kalau kita kata boleh kenyang, kafir kita. Habis kenapa kalau lapar kita makan? Syariat dia, kalau lapar tu kena makan. Tapi jangan i'tiqad perbuatan makan tadi boleh memberi bekas. Dengan mana? Bila makan pasti kenyang. Tak. Bermakna tak ada satu perbuatan yang lain yang berasingan yang boleh memberi bekas sama seperti perbuatan Allah Ta'ala, tak ada. Ya, seperti perbuatan Allah Ta'ala itu tak ada. Tengok. Maka jika ada perbuatan yang berasingan, apa mana? Jika ada perbuatan yang berasingan dengan makna ada satu perbuatan yang lain yang boleh memberi bekas, itu maksudnya. Ayat kata dalam kita tu, maka jika ada perbuatan yang berasingan, bermakna ada satu perbuatan yang lain yang boleh memberi bekas sama seperti perbuatan Allah Ta'ala. Jadi macam mana? Dinamakan dia kam mumpasil pada perbuatan. Apa makna kam mumpasil? Bilangan yang bercerai. Apa makna bilangan yang bercerai? Bilangan yang berasingan. Allah buat satu, kita buat satu. Allah Ta'ala boleh memberi bekas, kita pun boleh memberi bekas. Jadi berbilang-bilang tak? Berbilang-bilang. Mana ada perbuatan kita? Yang tu yang kita bila sebut saja wahdaniyat, kita nak nafikan. Faham di otak kita, benda ni tak ada. Kan? Berbilang-bilang tu tak ada pada perbuatan. Hatta di kita sendiri, hebat macam mana kita pun tak ada. Ya, syariat dia kita buat macam biasalah. Yang kita belajar ni supaya apa? I'tiqad di dalam hati kita, pekang bagi kemas. Hakikat yang berbuat itu Allah Ta'ala. Nak jadi macam mana jadilah. Sebab skrip kita sudah ada. Kita hidup skrip ya. Ikut sebagaimana apa yang Allah Ta'ala tentukan. Hari ini Allah Ta'ala tentukan macam tu, jadi. Allah Ta'ala tentukan macam ni, jadi. Masing-masing. Maka dinamakan dia kam mumpasil pada perbuatannya. Yang ini kita nafikan ya. Apa makna kam mumpasil? Artinya, muka surat sebelah, arti kam mumpasil, bilangan yang berasingan pada perbuatan. Macam mana bilangan yang berasingan? Allah Ta'ala ada perbuatan, kita pun ada perbuatan. Jadi berasingan tak? Yang ni tak mau ni. Yang ni kita kena nafikan. Sebut saja wahdaniyat, otak kita dah siap dah. Tak ada kam mumpasil pada perbuatan. Maksudnya perbuatan kita tak memberi bekas, perbuatan hampa tak memberi bekas. Hakikat saya buat ke, kamu buat ke, hakikat itulah kenyataan perbuatan Allah Ta'ala. Kenyataannya, baik ke, jahat ke, mudarat ke, manfaat ke, semua perbuatan Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala nak menyatakan dia, jangan kita jadi syirik hatta dalam amal ibadat. Ni pagi tadi saya kayak mulai malam Jumaat, dia kata, lepas tu baca wirid lagi, selawat lagi, dia kata, buat apa kita berasa macam tu? Kita nak buat di hati kita, kurniaanmu ya Allah, kamu kurniakan aku malam tadi bergerak, badan bangkit, ambil wudu, sembahyang, baca wirid apa semua, kurniamu ya Allah, alhamdulillah, syukur banyak-banyak ya Allah. Yang tu baru betul. Kalau kita merasa syok sendiri dengan amal ibadat kita, habis semua syirik. Kenapa jadi syirik? Di situ ada kam mumpasil pada perbuatan. Betul tak? Jadi kam mumpasil tak? Allah Ta'ala ada perbuatan, aku pun ada perbuatan. Tu pagi tadi aku bangkit, tu perbuatan aku. Syirik tak? Syirik. Jangan berasa apa, kosongkan diri kita. Jadi pandang syukur atas nikmat Allah Ta'ala. Kenapa? Allah Ta'ala lorongkan kebaikan, bangkit kita beramal ibadat, datang kita bergerak daripada rumah, datang ke sini mengaji, semua kurnia Allah, semua rahmat Allah. Jadi kalau pandang macam tu, 24 jam kita kena syukur atas nikmat Allah Ta'ala. Okay? Habis. Sebab apa jadi mustahil? Yaitu mustahil kerana kedua-duanya. Apa makna kedua-duanya? Kam muttasil pada perbuatan, kam mumpasil pada perbuatan. Itu maksud kata kedua-duanya. Kerana kedua-duanya, kam muttasil dan kam mumpasil pada perbuatan itu tidak meratai perintahnya, perintah Allah Ta'ala. Kenapa tak meratai? Maksud kata tak meratai, mana tak menghabisi ta'aluk kudrat Allah. Betul tak? Tak meratai, tak menghabisi ta'aluk kudrat. Kita belajar ke depan, mungkin dah mengaji yang sesudah tu, kudrat kudrat bertakluk kepada apa? Kudrat bertakluk kepada sekalian mumkinat. Apa makna sekalian mumkinat? Sekalian makhluk. Sekalian makhluk sebesar zarrah pun tak akan terlepas daripada ta'aluk sifat kudrat Allah Ta'ala. Itu yang kita faham kan? Jadi kalau macam tu, kalau dah kita kata berkongsi, Allah Ta'ala buat sikit, kita buat sikit, habis di mana meratai ta'aluk kudrat? Oh, yang ni bukan perbuatan Allah, aku buat, dia kata. Sebab berkongsi. Ini kam muttasil, napi tak mau. Begitu juga kam mumpasil. Okey, yang sana Allah Ta'ala buat, yang sini aku buat. Contoh. Jadi mumpasil tak? Kalau macam tu, tak meratailah ta'aluk sifat kudrat Allah Ta'ala. Yang kita belajar dalam sifat ma'ani, apa dia? Berta'aluk kepada sekalian mumkinat, sekalian makhluk. Itu yang tak mau. Jadi mudah kita kata, bila sebut saja wahdaniyat, sezat, sesifat, seaf'al, 3. Bila sebut pada zat, set di otak kita, napi 2 kam, muttasil pada zat, mumpasil pada zat. Bila sebut pada sifat, ternapi 2 kam, kam muttasil pada sifat, kam mumpasil pada sifat. Bila sebut pada perbuatan, ternapi 2 kam juga, kam muttasil pada perbuatan, kam mumpasil pada perbuatan. Mana-mana kita mengaji kitab tauhid, macam itulah dia bahas. Ada bahas lain lagi? Tak ada, semua ya. Jadi bagi faham yang elok, kita mengaji ke depan, makin kukuh, kita faham sendiri. Okey, habis kita bahas sifat wajib dan mustahil. Kita nak masuk dalil wahdaniyat. Tengok. Dan dalil atas satu atau esa Tuhan dan tidak berbilang-bilang. Tidak berbilang-bilang tu orang panggil, istilah dia istihalatul mustahil. Kalau atau satu tu orang panggil wajib. Kalau tidak berbilang-bilang, nama dia istihalatul mustahil. Apa makna istihalatul mustahil? Ternapilah perkara yang mustahil. Ternapi. Apa makna ternapi? Istihalah itu makna ternapi, tertegah. Berbilang-bilang bermakna tak ada benda mustahil. Wajib tak? Wajib. Tak ada benda mustahil itu wajib.
Atau istilah bahasa Arab dipanggil istihalatul mustahil. Apa dia dalilnya? Yaitu ialah kita fikir. Ini orang panggil akal. Jikalau Allah Ta'ala tidak asa, tidak esa atau tidak satu, nescaya adalah Tuhan berbilang-bilang. Nah, dia lawan dia jadi macam itulah. Kalau tidak satu, dia berbilang-bilang. Sekurang-kurang berbilang itu dua. Maka jika Tuhan itu dua, kalaulah Tuhan itu jadi dua, nescaya tidak lepas daripada bersetuju. Maksud kata bersetuju ini berpakat. Maksud kata bersetuju itu berpakat. Dah dua. Kerajaan Malaysia buat kerjasama dengan kerajaan ni, contoh dia, berpakat tak tu? Kerajaan Malaysia nak berkelahi dengan kerajaan tu, itu berbalah nama dia. Itu tak berpakat. Dia kalau cerita dua, sama ada berpakat ataupun berbalah, berkelahi. Dia antara dua tu sahaja. Cerita kalau dua. Kalau satu nak berkelahi benda apa? Ini kita tengok. Dia kata kalau dua, nescaya tiada lepas daripada bersetuju, yakni berpakat kedua-duanya itu, atau berselisih kedua-dua. Berselisih itu mana berbalah, berkelahi. Berselisih kedua-duanya itu. Okey, jadi kita nak cerita satu-satu di sini. Kalau berpakat jadi macam mana? Kalau berbalah jadi macam mana? Maka jika bersetuju, mana berpakat kedua-dua itu pada menjadikan suatu makhluk, ini berpakat, maka padanya tiga masalah. Ini cerita kalau berpakat, set di otak kita, dia akan zuhir tiga masalah. Apa dia tiga masalah? Yang pertama, bersetuju, mana berpakat, bersetuju pada menjadikan sesuatu makhluk di dalam satu masa. Maka kedua-dua Tuhan itu lemah kedua-duanya pada membuat dan menjadikan jauhar fardin. Jauharu fardin. Saya baca dulu. Artinya benda yang sangat halus, yang tak terima bahagi. Dan apabila lemah pada yang halus, maka pada yang besar lebih lemah lagi. Kerana tiap-tiap yang besar itu daripada yang halus dahulu. Dan keadaan lemah Tuhan, dan keadaan Tuhan lemah itu mustahil, kerana makhluk sudah ada yang menunjukkan kuasa. Tuhan kuasa. Kalau begitu tetaplah Tuhan itu satu, tidak berbilang-bilang. Saya terangkan dulu ya. Masalah dia macam ni. Cerita dia kalau Tuhan ni, dua Tuhan berpakat pada menjadikan satu benda yang halus di dalam satu masa. Apa mana benda yang halus? Jauhar fardin. Jauhar fardin ni contoh yang kalau selalu saya bawa misal tu, zarrah lah, atom yang halus, nak bagi pun tak boleh. Ataupun kita ambil tulisan pen yang paling kecil, orang melukis apa? Plan bangunan. Kita titik sekali di kertas. Kita ambil gunting atas titik tadi. Titik tadi terbelah dua ke ataupun hilang? Hilang, tak ada. Kenapa tak ada? Sebab dia tak terima bahagi, terlampau halus. Okey, jadi kalau seandainya Tuhan ini berpakat, dia kata nak buat jauharul pardi, benda yang paling halus. Di mana habuan masing-masing? Ya. Contoh Tuhan A nak buat titik yang halus tadi. Tuhan B pun sama juga nak buat. Tak boleh buat sebab benda tak terima bahagi. Ini cerita di dalam satu masa. Di dalam satu masa ya. Sama satu masa serentak buat titik yang sama. Boleh. Atau zarrah atom yang halus, yang tengah bergerak, yang halus, tak boleh kita nak bahagi tu. Tuhan, dua Tuhan ni
pakat-pakat nak buat serentak, nak buat sekaligus. Boleh. Kalau benda boleh bahagi, paling-paling tidak kita kata boleh juga buat seorang sebelah. Jadi kalau benda boleh bahagi, Tuhan ni buat sebelah, Tuhan ni buat sebelah, boleh tahan lagi. Tapi itu pun tak boleh, tengok dalil sat lagi. Yang tu pun mustahil juga. Boleh nampak? Ini cerita kalau berpakat. Jadi kalau macam tu, dua-dua Tuhan tak dapat buat. Benda yang halus, yang tak terima bahagi tadi, kalau dalam satu masa berpakat serentak buat, bermakna dua-dua Tuhan tak akan mampu nak buat. Alasan dia sebab benda tak boleh terima bahagi. Oh, kalau macam tu dua-dua Tuhan tak mampu nak buat, lemah. Betul tak? Kalau lemah dua-dua tak boleh panggil Tuhan. Lemah. Kenapa lemah? Sebab ada satu makhluk yang wujud yang dua-dua Tuhan ni tak boleh nak buat. Jauhar Pardi ada wujud. Tiba-tiba Tuhan ni tak boleh nak buat, tak mampu nak buat. Lemah tak? Lemah. Bermakna tak layak kita panggil dua-dua tu sebagai Tuhan. Satu. Jadi kita tengok ayat dia balik. Ini satu permasalahan ya. Yang pertama, bersetuju pada menjadikan suatu makhluk di dalam satu masa. Itu yang saya kata, dalam satu masa serentak. Menjadikan satu makhluk di dalam satu masa. Maka kedua-dua Tuhan itu lemah keduanya pada membuat dan menjadikan jauharu pardin. Apa makna jauharu pardin? Benda yang sangat halus yang tak terima bahagi. Sama tak misal saya bagi tadi? Benda yang sangat halus yang tak boleh terima bahagi. Ini dalam satu masa nak buat. Kalau macam tu dua-dua Tuhan tak boleh nak buat. Dan apabila lemah pada benda yang halus, kan tiap-tiap kita ni, badan kita ni contoh, cincang sampai lumat, sampai nak cincang nak potong dua pun tak boleh. Terlampau halus. Bermakna badan kita yang besar ni semua terjadi daripada juzuk yang halus tak? Semua bersusun. Sebab itu dipanggil kita ni apa ni? Jisim. Daripada hujung rambut kita ni jisim atau jauhar murakkab. Apa makna murakkab? Jauhar murakkab yang bersusun daripada banyak juzuk. Cuba jari kita hiris. Halus. Boleh hiris tak? Boleh. Masukkan mesin penyincang, hancur jari kita ni. Kenapa? Sebab dia terima bahagi. Tapi kalau dah hancur, lumat, macam contoh kita kata tepung yang paling halus dah tak boleh nak blender dah. Mesin yang paling halus, paling lumat, nak bagi kecil pada tu tak boleh dah. Kalau bagi kecil pada tu hilang tu Okey. Jadi boleh faham tak? Jadi kalau Tuhan berpakat menjadikan pada benda yang halus di dalam satu masa, dalam satu masa, itu mustahil. Kalau macam tu dua-dua lemah. Okay. Dan apabila lemah pada yang halus, maka pada yang besar lebih lagi lah. Lebih lemah lagi tak mampu nak buat. Yang halus tak boleh nak buat, yang besar lagi tak boleh nak buat. Alasan dia apa? Kerana yang besar ni berhimpun daripada juzuk yang halus. Semua badan kita ni bersusun semua ni. Ni bangunan ni semua bersusun ni semua. Kita boleh pecahkan sampai lumat, sampai tinggal halus sekali. Yang mana yang halus tu kalau kita pecah lagi, hilang. Tak ada lah. Dipanggil jauhar fardi. Kerana tiap-tiap yang besar itu daripada yang halus dahulu. Mesti kena yang halus, himpun dulu, daripada kecil membesar. Kita duduk daripada kecil kan, asal air mani daripada membesar kita dalam perut mak kita, lahir kita, baby kecil lagi, kanak-kanak, remaja, ni besar macam ni badan masing-masing. Semua daripada yang halus.
Dan keadaan Tuhan lemah itu mustahil, kerana makhluk ini sudah ada yang menunjukkan Tuhan kuasa. Takkan Tuhan tak nak buat? Ni makhluk yang ada ni sebagai pembuktian Tuhan berkuasa tak? Makhluk yang ada sekarang ni, itu membuktikan Tuhan tu sah. Cerita kalau dua-dua, dia mesti tak mampu nak buat, walaupun dia berpakat. Kenapa? Kita pandang, yang pertama masalah pandang kepada jauhar fardi, benda yang paling halus sekali. Buat di dalam satu masa, itu mustahil. Okay? Kalau begitu tetaplah Tuhan satu, tidak berbilang-bilang. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, okey ya? Kalau tak faham boleh tanyalah. Masalah yang kedua iaitu, ni kalau berpakat ya. Kalau Tuhan tu berpakat, jadi macam mana? Masalah pertama dah selesai. Jadi kita ambil masalah pertama, ambil ringkas apa dia? Dua Tuhan berpakat di dalam satu masa menjadikan jauhar fardi. Itu yang ringkas macam tu ayat dia. Panjang-panjang kita tengok, itu mustahil. Lepas tu bagilah alasan dia. Dua Tuhan berpakat di dalam satu masa menjadikan jauhar fardi. Yang itu mustahil. Oke, masalah yang kedua, yaitu kedua-dua Tuhan itu bersetuju. Mana berpakat? Bersetuju atau berpakat pada menjadikan suatu makhluk atas jalan dahulu dan kemudian. Seperti satu Tuhan menjadikan satu makhluk itu pada jam 10, dan yang satu lagi itu menjadikan makhluk juga pada jam 11. Maka yang menjadi pukul 11 itu tahsilul hasil, artinya mendapatkan makhluk yang sudah ada. Maka lemah ia. Saya baca dulu. Dan apabila lemah yang kemudian itu, yang dahulu itu pun lemah juga. Maka apabila lemah kedua-dua itu, nescaya tidak dapat suatu daripada makhluk ini, dan iaitu mustahil, kerana makhluk ini sudah ada ia dengan musyahadah. Kalau begitu tetaplah Tuhan itu satu jua, tidak berbilang-bilang. Okey, saya terangkan dulu, baru kita baca. Saya terangkan masalah yang kedua macam ni. Masalah yang pertama tadi, dua Tuhan berpakat menjadikan jauhar fardi, menjadikan sesuatu dalam satu masa pada benda yang tak boleh dibahagi. Yang kedua pun sama juga. Dua Tuhan ni berpakat di dalam satu masa, bukan, di dalam masa yang berlainan. Beza dia di sini ya. Dua Tuhan berpakat menjadikan jauharul fardi di dalam masa berlainan. Kalau yang pertama tadi, dua Tuhan berpakat menjadikan jauharul fardi di dalam masa yang satu. Masalah sikit ya beza dah. Okey, di dalam masa yang berlainan. Okey. Tuhan pertama, contoh, Tuhan yang pertama buat jauharul fardi. Ini dalam masa yang berlainan ya. Buat pukul 10 dia kata, misal dalam ni. Buat pukul 10. Tuhan yang kedua pula datang, nak buat jauharul fardi tadi pukul 11. Tuhan yang kedua nak buat jauharul fardi pukul 11. Dia nak buat tak boleh dah. Sebab apa? Benda dah wujud. Dan nak buat atas benda apa? Benda dah wujud. Kalau dia buat juga dipanggil tahsilul hasil, mengadakan satu benda yang sudah ada, tak ada faedah. Kalau dia mengadakan satu benda yang tak ada lagi, ya ada faedah. Ini mengadakan satu benda yang sudah ada. Dipanggil istilah macam ni tahsilul hasil. Jadi saya ulang sekali lagi, dua Tuhan berpakat di dalam masa yang berlainan pada menjadikan jauharul fardi. Ini masalah yang kedua. Mustahil tak? Mustahil. Kenapa mustahil? Sebab Tuhan yang kedua tu lemah, tak mampu nak buat. Tuhan pertama lemah tak? Dia yang buat.
Dia yang buat, contoh dia yang buat titik dia. Tuhan yang kedua nak buat titik tak boleh dah, sebab Tuhan pertama dah buat. Bermakna Tuhan kedua lemah, Tuhan pertama pun lemah juga. Dia kata dia boleh buat. Dia kira lemah juga. Kenapa lemah? Sebab bersamaan pada pihak ketuhanan. Itu alasannya. Selalu saya bagi misal apa orang? Malaysia dengan Amerika, siapa yang paling kuat, siapa paling lemah? Malaysia dengan Amerika. China lah sekarang, China naik sekarang. Mana lebih kuat? Siapa kuat, siapa lemah? Dua-dua lemah. Kenapa? Dia manusia, kita manusia, betul? Kalau dia Tuhan, kita makhluk, ya itu lemah kita. Tapi China tu makhluk manusia tak? Dia pun manusia. Tapi hari ini kenapa Tuhan bagi dia? Dah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kita ikut sebagaimana apa yang dah deskripsikan oleh Tuhan. Orang tauhid dia kena pandang macam tu. Faham? Jadi saya nak cerita, kita bersamaan tak? Dia manusia, kita manusia. Amerika manusia, kita pun manusia, betul? Ikut dulu, jalan dulu. Semua lemah tak? Semua lemah. Orang gagah, buat orang contoh dia. Ya memang nampak dia gagah sebab Tuhan izinkan dia. Tapi kalau Tuhan tak izin, badan dia sadar nak angkat sebilah mancis pun tak boleh. Betul tak? Dia tak akan mampu. Begitu juga masalah ni. Masalah ni dia agak payah kalau kita nak. Tapi ambil bahasa saya senang, ringkas ya. Saya kata dua Tuhan berpakat pada menjadikan jauharul pardi di dalam masa yang berlainan. Ini masalah yang kedua. Masalah yang pertama, dua Tuhan berpakat pada menjadikan jauharul pardi di dalam masa yang sama. Mudah. Pendek ya bahasa dia. Kita fikir-fikir ibarat dia susah pula ni. Tapi kalau nak fikir boleh faham insya-Allah. Okey, mustahil dah. Jadi kita tengok ibarat yang kedua ni. Masalah yang kedua iaitu kedua-dua Tuhan itu bersetuju pada menjadikan satu makhluk ya, atas jalan dahulu dan kemudian. Ini orang panggil di dalam masa yang berlainan. Nama dulu kemudian. Seperti satu Tuhan menjadikan suatu makhluk itu pada jam 10 dan satu lagi itu pada menjadikan makhluk juga pada jam 11. Maka yang menjadikan pukul 11 itu tahsilul hasil. Sebab apa? Sebab Tuhan yang pertama tadi dah buat. Kan jauharul pardi. Benda tak boleh nak bahagi. Kalau benda boleh bahagi, Tuhan pertama buat pukul 10, buat separuh. Tuhan kedua buat pukul 11, buat separuh yang lain pula. Itu boleh tahan lagi, kita boleh fikir. Itu pun mustahil dari yang akan datang. Tapi yang ni benda tak boleh bahagi. Walaupun di dalam satu masa buat. Kalau Tuhan pertama dah buat, Tuhan kedua nak buat atas benda yang Tuhan pertama buat tadi, dipanggil istilah dia tahsilul hasil. Apa makna tahsilul hasil? Mengadakan satu benda yang sudah ada. Ada faedah tak? Meja ni sudah ada. Nak buat apa lagi atas meja ni? Kalau hampa nak buat meja lain lah. Buat meja lain letak belah sini. Kalau nak buat atas meja ni tak boleh sebab dia dah wujud. Boleh faham tak? Itu panggil istilah dia tahsilul hasil. Okey. Arti tahsilul hasil, mendapatkan makhluk yang sudah ada. Mendapat itu mana mengadakan. Mendapat yakni mengadakan makhluk yang sudah ada. Tak ada faedah. Okey? Maka lemah ia. Kalau macam tu Tuhan yang kedua tadi lemah. Yang buat pukul 11 tadi lemah. Dan apabila lemah yang kemudian itu, yang dahulu itu pun lemah juga. Apa yang dahulu? Yang boleh buat pun lemah juga. Sebab apa? Kena catat sendiri ya. Sebab bersamaan pada pihak ketuhanan. Ilat dia di situ. Ataupun sebab dia bersamaan pada pihak ketuhanan, pada pihak jadi Tuhan. Itu yang saya kata tadi apa dah?
China ke, Amerika ke, apa ke, Singapura ke, semua lemah. Yang berkuasa Allah Ta'ala. Jadi nak takut benda apa? Masing-masing lah kita jalan cara hidup kita. Tauhid dalam jiwa kita tu kena ada. Okey, maka apabila lemah kedua-duanya, kalaulah dua-dua Tuhan jadi lemah, nescaya tidak dapat suatu daripada makhluk. Mana tak dapat mengadakan makhluk. Dan yaitu tak dapat mengadakan makhluk tu mustahil. Mustahil tak? Sebab apa mustahil? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Apa makna musyahadah? Pandang dengan mata kepala dan mata hati. Itu makna musyahadah. Pandang dengan mata kepala dan mata hati, yakin kata makhluk tu ada. Bila makhluk ada, mesti ada khalik dia. Khalik dia mesti sah. Kalau berbilang-bilang, kalau berpakat macam tadi, macam dua masalah yang kita belajar, mustahil tak? Kalau begitu, tetaplah Tuhan itu satu jua tidak berbilang-bilang. Yani masalah yang kedua, dia cerita kalau berpakat, masalah terbahagi kepada 3 masalah kan. Masalah yang ketiga, jadi secara ringkas saya ulang sekali lagi, masalah yang pertama, dua Tuhan berpakat pada menjadikan jauharul fardi di dalam satu masa, itu mustahil. Yang kedua, dua Tuhan berpakat pada menjadikan jauharul fardi di dalam masa yang berlainan, itu pun mustahil. Masalah yang ketiga, tengok. Masalah yang ketiga, yaitu kedua-dua Tuhan itu bersetuju, yakni berpakat pada menjadikan lain-lain makhluk. Apa makna lain-lain makhluk? Selalu saya bagi misal apa? Tuhan yang satu buat belah sana, belah dinding belah sini. Tuhan yang satu buat dinding belah sini. Yang tadi kita kata menjadikan benda yang sama. Dua masalah tadi. Yang ni kita cerita benda yang boleh bahagi. Tuhan A buat belah sini, Tuhan B buat belah sini. Tiang belah sini, dua Tuhan buat. Masalah dia macam tu. Benda yang berlainan. Okey. Menjadikan lain-lain makhluk seperti satu Tuhan menjadikan langit, dan yang satu lagi itu pula menjadikan bumi. Tengok, berlainan tak tadi? Yang satu buat belah situ, yang satu buat belah sana. Yang satu buat belah sana, yang satu lagi Tuhan buat belah bumi. Contoh macam tu. Maka kedua-dua Tuhan itu lemah kedua-duanya. Jadi lemah tak? Dua-dua lemah kalau bahasa macam ni misalnya. Kerana Tuhan yang membuat langit sudah tidak boleh hendak menjadikan bumi, kerana bumi itu sudah ada. Dan Tuhan yang menjadikan bumi itu pula lemah nak menjadikan langit, kerana langit itu sudah ada. Macam mana tu ayatnya? Kita belajar apa dah syarat jadi Tuhan. Syarat jadi Tuhan, iftiqar kulli ma adahu ilaih. Apa makna iftiqar? Tertumpu, tak terlepas sesuatu daripada dia. Tak ada satu benda pun terlepas daripada Allah Ta'ala. Daripada kudrat Allah Ta'ala, iradat Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala. Ada tak benda yang lepas? Tak ada. Sebesar zarrah pun tak ada. Tiba-tiba kita kata, kalau ada dua Tuhan, Tuhan pertama buat langit, Tuhan kedua buat bumi. Ketika Tuhan langit buat langit, dia tak mampu nak buat bumi. Betul tak? Sebab apa? Sebab bumi dah ada, Tuhan bumi dah buat. Kalau macam tu, ada tak sebahagian makhluk yang terlepas daripada Tuhan langit? Ada sebahagian makhluk yang terlepas, yang bukan di bawah ta'aluk dia, bukan di bawah ta'aluk kudrat dia. Begitu juga Tuhan bumi, dia buat bumi. Memang dia buat bumi, tapi dia nak buat langit boleh tak? Tak boleh, sebab Tuhan langit dah buat. Bermakna ada sebahagian makhluk juga yang terlepas daripada Tuhan bumi. Kalau macam tu, dua-dua Tuhan tadi lemah tak? Kenapa kita kata lemah? Sebab ada sebahagian makhluk yang terlepas daripada dua-dua Tuhan ni.
Kalau macam itu tak layak kita panggil dia Tuhan. Betul tak? Kalau dia Tuhan, seluruh habis. Macam kita belajar sekarang, kita belajar qudrat, ta'aluk sifat qudrat meratai habis sekalian mungkinat. Tak ada satu benda pun terlepas daripada qudrat Allah Ta'ala. Sebesar zarrah pun tak akan terlepas daripada qudrat Allah Ta'ala. Oh, yang tu baru kata sah. Kalau dua dia akan jadi macam ni. Boleh faham ya? Ini cerita kalau benda boleh dibahagi. Benda berbilang-bilang. Okey, tengok. Berarti Tuhan yang menjadikan langit itu bukan Tuhan bumi, dan Tuhan bumi itu bukan Tuhan langit. Nampak tak? Kalau Tuhan langit, dia buat langit sajalah. Dia bukan Tuhan bumi, sebab bumi Tuhan bumi yang buat. Bermakna satu makhluk terlepas daripada dia. Begitu juga Tuhan bumi, dia Tuhan bumi, tapi bukan Tuhan langit. Bermakna ada sebahagian makhluk terlepas tak daripada Tuhan bumi tadi. Ada sebahagian makhluk terlepas. Masuk kata terlepas ni, tak berhajat kepada Tuhan bumi. Ada sebahagian makhluk tak berhajat kepada Tuhan langit. Ini cerita kalau cerita dua-dua Tuhan. Okey. Maka kedua-dua itu lemah. Jadi lemah tak? Jadi lemah. Kenapa jadi lemah? Sebab ada sebahagian makhluk yang terlepas daripada dia. Lemah dia. Maka kedua-dua lemah, dan yaitu lemah tu mustahil, kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Apa makna pandang? Pandang dengan biji mata kita, yakin kita bahawa kekuasaan Allah Ta'ala tu meratai habis. Jadi hakikat dia sah. Tak kisahlah benda baik, benda jahat, benda iman, benda Islam, benda kufur, benda maksiat, benda keji, benda mulia. Hakikat dia semua perbuatan Tuhan. Satu benda pun tak terlepas. Kalau begitu tetaplah Tuhan satu, tidak berbilang-bilang. Okey? Faham? Tuhan tu seorang. Dia tak berbilang-bilang. Okey, yang ni kita belajar 3 masalah. Cerita kalau apa? Kalau Tuhan berbilang-bilang dan kedua-dua berpakat. Ke depan kita akan belajar kalau Tuhan tu berbilang-bilang, berbalah, berkelahi, akan terbit 3 masalah juga. Yang tadi 3 permasalahan, yang ke depan pun ada 3 permasalahan keluar. Inilah dalil wahda niat. Hari tak dan kita nak cerita panjang. Yang masalah berbalah tu panjang, tak sempat kita nak masuk fiqh pula. Okey, boleh faham? Ada soalan? Kalau ada soalan boleh tanya. Boleh kita masuk kitab yang kedua. Ada persoalan? Musliman kalau ada soalan, tanya. Jangan simpan. Imam Malik kata hasaltul ilma bil lisanis saul. Aku dapat ilmu dengan lidah yang saul. Saul apa? Amsilah mubalaghah tu, fa'aluna wa mif'aluna wa fa'mulu, saulu, fa'mulu. Sangat bertanya. Tanya tu kan. Ayan. Ya. Jirim dengan jisim, kalau dalam kitab ya, jirim dengan jisim tu, kalau dalam kitab wasail fi ilmil kalam atau diskam, dia kata ibarat macam golok dengan parang. Tahu? Golok dengan parang ada beza. Orang sini panggil apa Kedah? Panggil golok? Panggil golok. Parang. Ada setengah tempat panggil parang. Kalau di petani Thailand panggil bajak. Dia tak panggil parang.
Tapi bajak ke, golok ke, parang ke, sama tak? Sama ya. Ini orang panggil jirim dengan jisim. Habis jauhar, jauhar dengan jisim, dia jauhar terlebih umum lagi daripada jisim. Cuma hakikat benda sama ya. Cuma bahasa istilah jauhar itu terlebih umum. Kalau jirim dengan jisim benda sama. Kalau jauhar dengan jisim, macam mana jauhar? Jauhar ni dia terlebih umum ayat dia. Kenapa? Jauhar dipecah pada dua. Ada jauharul fardi, ada jauhar murakkab. Kalau jauharul fardi, benda yang tak boleh terima bahagi. Macam atom, macam nyawa ni, nyawa kita. Boleh bagi tak nyawa kita? Nyawa boleh bagi? Tak boleh bagi. Tak naya orang kecil manis kena kerak kaki habis. Separuh sikit nyawa dia hilang dah. Kenapa kena kerak kaki dia? Orang accident putus kaki ke, habis sebahagian nyawa dia. Tak. Itu jauharul fardi. Adapun jauhar murakkab, jauhar murakkab ni macam tubuh kita ni. Jadi jauhar murakkab dengan jisim tadi ni cikgu. Jauhar murakkab, saya kata jauhar murakkab ni kan, badan kita ni, tangan saya lah sedang. Dengan jisim, benda sama tak? Benda sama. Jadi kalau jisim dengan jirim tadi sama tak? Benda sama. Benda sama. Cuma di jauhar dia agak umum. Kita pecahkan dua. Ada jauharul fardi, ada jauhar murakkab. Kalau murakkab boleh bagi-bagi. Sama dengan jisim tadi kan? Sama dengan jisim. Jisim itulah jirim. Macam golok dengan parang tadi. Ain. Ain kena atas ni lah. Kena atas benda-benda tadi. Kalau ain, baik itu ada ayan sabitah, ada ayan kharijah. Kalau ayan kharijah macam kita ni, ain. Benda. Jirim dah ni? Jisim dah ni? Ni tangan saya ni. Jauhar murakkab dah ni? Jauhar murakkab. Kemudian saya ambil mesin, cincang bagi lumat sampai tak boleh nak bahagi dah jari saya ni, daging kat jari saya ni. Dipanggil ketika tu apa? Jauhar fardi. Jadi kalau jauhar tu dia agak umum. Okey? Itulah istilah kita mengaji. Tengok dalam wasail fi ilmil kalam. Ada juga Kak Hasani pada tanya wasail fi ilmil kalam. Nipis kita ada. Saya tak baca lagi. Kalau boleh baca alat untuk, ada baca dah? Biasa baca bukan? Tak biasa baca kan? Kalau boleh baca tu cantik juga. Kita belajar macam mana hukum akal, cara penjelasan yang lebih luas. Lepas tu jauhar, jirim apa semua dicerita jelas. Istihalatul mustahil, mustahil dicerita jelas. Dia tak cerita wujud kita maka, cuma dia nak cerita istilah dulu. Istilah-istilah kita nak guna untuk mengaji ilmu tauhid. Cuba cari kitab Wasail fi Ilmil Kalam. Di Hasani ada kitab. Karangan Tok Diskam. Dalam tu dibahas panjang. Okey, habis. Jadi ke depan kita tengok, dan jika keduanya berselisih, mana berbalah. Macam mana balah? Dia akan terbit 3 masalah juga ni. 3 masalah. Wallahu alam, kita tengok ke depan.